Baik, insya-Allah tuan-puan, hari ini kita akan sambung perkara yang membatalkan sembahyang yang ke 15. Yang ke-15. Insya-Allah yang ke-15, yang ke-16, ke-17, ke-18 kita akan baca hari ini. 15, 16, 17, 18 insya-Allah. Kita akan baca 4 hari ini, perkara yang membatalkan sembahyang. Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhi Mak Syahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambil-sambil tu tuan-puan, kita mula dulu. Sambil menunggu kawan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak pun ada. Kita sambil-sambil tuan-puan, kita sementara kita tunggu kawan-kawan kita, sambil-sambil kita mula terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana seperti biasa tuan-puan, setiap pagi Sabtu rutin mingguan kita akan baca kitab Hidayatus Sibyan, iaitu fiqh ibadat, dalam usaha untuk kita memperbaiki mutu dan juga kualiti ibadat kita. Kerana inilah ataupun ibadat inilah merupakan suatu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita, yang akan menjadi perkiraan ataupun penilaian yang asas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fokus dan cakna. Mungkin kita tak sempat masa kita ni untuk benda lain, boleh kita terima tuan-puan, tetapi kita cuba usaha untuk kita sempatkan masa untuk kita cakna dan ambil tahu berkaitan dengan ibadat, kerana ibadat merupakan satu perkara yang paling besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sembahyang kita ini juga tuan-puan merupakan prasyarat Allah akan nilai sebelum Allah menilai segala ibadat-ibadat yang lain. Sebab itulah kita cuba untuk sama-sama mengulang kaji dalam usaha untuk kita tingkatkan kualiti ibadat kita. Baik, insya-Allah tuan-puan, kita sedang bincang tajuk tajuk besar dia ialah perkara yang membatalkan sembahyang. Antara salah satu komponen yang penting di dalam sembahyang. Sebagaimana kita sebut, komponen sembahyang ini untuk lengkapkan sembahyang ini tuan-puan, dia ada beberapa perkara asas, perkara yang mesti kita fokus, iaitu antaranya ialah syarat sah. Yang keduanya ialah rukun ataupun kita panggil syarat asas setiap rukun, dan yang ketiganya ialah komponen ketiga perkara yang membatalkan sembahyang. Inilah antara benda-benda yang penting untuk kita jaga. Kalaulah kita nak komplit, kita jaga semua komponen ada di dalam sembahyang. Komponen wajib, kita panggil rukun, kita panggil sunat abad, sunat hai'ah. Itu kita jaga semua tiga benda itu, insya-Allah cantik sembahyang kita. Berkualiti sembahyang kita. Baik, kita terus tuan-puan dalam kitab kita ini, Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Apa yang ada kitab muka surat 14 tuan-puan, kita akan sambung perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-16. Dalam kitab kita ini dia ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, agak banyak. Dalam kitab-kitab lain dia tak berapa banyak sangat, ada 11, ada kitab setengah tu hanya 11 sahaja. Tapi kitab kita ini dia lebih banyak, iaitu 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Tetapi lagi banyak dalam kitab Sulamus Sibyan, ada 40 perkara yang membatalkan sembahyang. Itu lagi banyak.
Baik, insya-Allah tuan-puan, pagi ni kita cover ataupun kita cuba untuk bincang 4 perkara. 4 perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu perkara yang ke-16, yang ke-17, yang ke-18 dan juga yang ke-15, yang ke-16, yang ke-17 dan juga yang ke-18. 4 kita bincang pagi ni, dan selebihnya ada 3 lagi insya-Allah kita akan settlekan minggu depan dalam tajuk besar kita, perkara yang membatalkan sembahyang. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ke-16 tu, ke-15. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ke-16. Ke-15. Nak 6 tu ni. Ke-15. Ke-15-nya daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Ke-15 daripada 21 perkara. Perkara apa? Nya tu perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Mengerjakan sesuatu. Apa yang kita buat yang boleh membatalkan sembahyang, yang ke-16 ini, iaitu mengerja. Mengerja ni melakukan sesuatu. Sesuatu apa dia? Yang membatal ia sesuatu itu akan puasa seseorang. Maknanya tuan-puan, dia mengerjakan sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Sama. Kita buat perkara yang batal puasa dalam solat, batal sembahyang. Ini kena jaga, terkadang kita terlepas pandang. Kita ingat perkara yang batal puasa tu kita tak boleh buat semasa kita berpuasa sahaja. Tidak. Ketika mana kita solat, kita juga kena jaga perkara yang membatalkan perkara yang membatalkan puasa. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia kita ambil 2 contoh. Contoh yang pertama, iaitu perkara yang membatalkan puasa kalau kita buat di dalam solat juga boleh membatalkan solat. Iaitu yang pertamanya, makan. Makan ni kita dah maklum, perkara yang membatalkan puasa. Jadi, makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja sama ada banyak atau sedikit batal puasa kita. Itu penting. Kita kena tahu makan dengan sengaja dia ada 2. Pertama sengaja, sekejap lagi kita akan beritahu tak sengaja. Contoh pertama tuan-puan, kita ambil perkara yang batal puasa ini, kita ambil makan. Jadi makan dengan sengaja tuan-puan sama ada banyak ataupun sedikit batal sembahyang kita. Tak kisah banyak ke kita makan, sedikit ke kita makan, tetap batal puasa kita, sembahyang kita, sekiranya kita makan itu dengan sengaja. Macam mana contoh tuan-puan makan dengan sengaja ketika solat? Ketika at-takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia ingat, dia sedar, dia sedang melakukan sembahyang. Makna dia sedang melakukan solat. Bukan dia terlupa, tu dia panggil sengaja. Sengaja ni dia sedar, dia sedang solat. Tiba-tiba ada sedikit makanan di dalam mulut dia, tu dia panggil sedikit. Sedikit ni contoh sisa makanan yang kita kunyah sebelum solat, kita makan. Kita bedal apa pun sebelum solat. Contoh dia, kita dah kumur-kumur, ataupun dia gosok gigi, tapi masih lagi ada sisa-sisa di celah-celah gigi. Sisa-sisa di celah gigi dianggap makanan yang sedikit. Dia sengaja telan. Dia sengaja telan ketika dia solat, batal solat dia, walaupun makanan itu sedikit. Ataupun tuan-puan, batal solat sama ada makan banyak ataupun sedikit. Contoh dia yang kedua, contoh pertama dia telan sisa makanan. Memang dia telan makanan yang sedikit, sisa makanan yang sedikit. Atau contoh yang kedua, dia telan air liur. Air liur tuan-puan, air liur yang bercampur dengan sisa makanan. Dia telan dengan sengaja, batal walaupun sedikit.
Jadi asal tuan-puan dia telan air liur, tak batal sembahyang dia dan tak batal puasa dia. Sebab itu air liur yang keluar daripada dalam mulut dia, bukan datang daripada rongga perut dia, tidak. Air liur yang berada dalam mulut dia, yang keluar melalui kelenjar bawah lidah, keluar walaupun banyak mana dia kumpul dalam mulut dia, dia telan, tak membatalkan puasa kita. Tidak membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan sembahyang, melainkan air liur yang ada, yang bercampur dengan sisa makanan, bercampur dengan daging sikit-sikit, bercampur dengan nasi sikit, bercampur dengan apa saja sisa makanan yang kita makan, kita telan dengan sengaja. Settle yang pertama tu pana. Itu yang pertama. Apa dia yang pertama? Contoh yang pertamanya ialah makan makanan yang sama dengan sengaja, sama ada sedikit ataupun banyak, batal sembahyang dia. Yang kedua tuan-puan, yang kedua, sekiranya dia makan makanan sedikit, ini pengecualian yang tidak membatalkan sembahyang dia. Sekiranya dia tak sengaja, kita ambil yang poin dia tak sengaja. Kita ambil poin dia tak sengaja. Sebab dia ada dua poin ini. Yang pertamanya ialah makan dengan sengaja, sama ada banyak ataupun sedikit, batal sembahyang dia. Yang keduanya ialah muqabil ataupun dipanggil lawan dia. Yang keduanya makan dengan tak sengaja. Makan ni dengan tak sengaja, iaitu terlupa ataupun jahil yang dimaafkan. Yang kedua tu puan, isu yang kedua, isu yang tidak membatalkan. Makan yang tidak membatalkan sembahyang dia. Ingat, yang kedua ni makan yang tidak membatalkan sembahyang, iaitu orang yang tidak sengaja. Tak sengaja ni tuan-puan, dia ada dua kategori. Iaitu terlupa dan orang yang dimaafkan, orang yang jahil yang dimaafkan oleh syarak. Dengan syarat dia makan yang sedikit, iaitu makan sedikit tidak membatalkan sembahyang. Makan yang sedikit tidak membatalkan sembahyang sekiranya dia tak sengaja. Tak sengaja ni iaitu dua kategori, iaitu orang yang terlupa dan juga yang keduanya ialah orang yang jahil yang dimaafkan. Ini dia panggil pengecualian makan yang tidak membatalkan sembahyang, iaitu makan yang sedikit bagi orang yang tak sengaja, iaitu terlupa dan juga jahil yang dimaafkan. Baik, yang sedikit ni tuan-puan, dhabit sedikit tu apa? Sedikit tu iaitu sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan dalam mulut kita. Tu contoh sedikit. Sisa-sisa makanan dalam mulut kita. Maka kalaulah kita makan yang sedikit, tidak membatalkan sembahyang kita. Itu secara ringkasnya ada dua. Pertamanya contoh, contoh yang pertama, kita ambil dua contoh. Contoh pertama ni iaitu makan yang membatalkan puasa. Maka makan yang membatalkan puasa ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah sengaja, iaitu makan dengan sengaja, sama ada banyak ataupun sedikit. Yang kedua iaitu makan dengan tak sengaja. Tak sengaja ni tuan-puan iaitu terlupa. Terlupa apa? Terlupa diri dia sembahyang, bukan terlupa makan. Terlupa diri dia berada dalam sembahyang. Tiba-tiba dia ngap, ataupun tiba-tiba dia tertelan. Terlupa diri dia dalam sembahyang, ataupun dia orang yang jahil yang dimaafkan oleh syarak. Itu settle tuan-puan. Itu kesimpulan yang kata contoh yang pertamanya ialah, contoh yang pertama, makan yang boleh membatalkan puasa kita ada dua kategori, iaitu makan dengan sengaja dan juga makan dengan tak sengaja. Makan yang membatalkan puasa dan ada makan yang tidak membatalkan puasa. Baik, settle tuan-puan.
Itu satu contoh. Dan contoh yang kedua yang kata batal puasa juga, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ini maklum. Kita duduk tengah semayan, tiba-tiba kita korek lubang hidung kita. Tiba-tiba kita korek telinga kita. Dari segi cara masuk dia dan hak itu sama saja dengan perbahasan dalam perkara yang membatalkan puasa, sama saja. Kalau hidung masuk hak apa? Hak khaysyun. Apabila hak khaysyun tu barulah batal puasa kita. Adapun kita masukkan ataupun kita gorek hidung ketika solat, tak masuk sampai hak khaysyun, jari kita hanyalah luar sahaja, ataupun dalam hidung ni, tapi hak khaysyun tak masuk, maka tidak membatalkan solat kita. Perbahasan dia sama tuan-puan, dengan perkara yang membatalkan puasa kita. Baik, kita terus kepada yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang ke-16, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke-16, nya perkara yang membatalkan sembahyang. Ke-16 daripada 21. Nya perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Melebih akan rukun fi'li. Melebih akan rukun fi'li. Melebih itu dengan qaid melebih. Melebih itu dengan sengajanya musalli ataupun seseorang. Jadi dia melebihkan rukun fi'li, ini melakukan rukun fi'li, dia tambah rukun fi'li ataupun dia ulang rukun fi'li dengan sengaja. Lebih itu dengan sengaja. Mana contoh dia? Jadi kitab kita ni ringkas sangat tuan-puan. Contoh dia rokok 2 kali. Ini mudah saja. Dia rokok 2 kali. Sujud 3 kali. Ini contoh dia melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Adapun dia tambah, adapun dia menambah rukun fi'li, dia tambah rukun fi'li yang wajib ditambah ataupun wajib diulang, maka tidak membatalkan sembahyang. Ini dia kena tahu, tambahan ataupun lebih, ulangan, tambahan rukun fi'li yang tidak membatalkan sembahyang. Secara umum, kita tahu tuan-puan, secara umum, apabila kita lebihkan bilangan perbuatan rukun fi'li, batal sembahyang. Lebih itu lebih daripada bilangan yang diwajibkan. Kita lebih daripada bilangan yang diwajibkan, menyebabkan status solat kita batal. Kenapa? Kerana termasuk dalam mengerjakan perbuatan yang lebih. Itu secara umum. Itu secara umum. Tetapi pengecualian yang kita kena ingat. Pengecualian ini, adapun lebih ataupun tambah, ataupun berlakunya pengulangan, sama je tuan-puan. Berlaku pengulangan ataupun berlaku pertambahan rukun fi'li dengan sebab apa? Dengan sebab disuruh, ataupun sama ada disuruh itu wajib ataupun disuruh itu sunat, tidak membatalkan sembahyang. Bahkan kita tak lebih itu jadi batal. Ini yang kita kena ingat, pengecualian. Kita jangan ingat umum sahaja, tetapi kita kena ingat juga pengecualian dia. Secara umum kita ingat apabila lebih bilangan perbuatan wajib itu batal sembahyang. Lebih itu dengan sengaja. Kita buat lebih bilangan perbuatan dalam solat dengan sengaja, batal. Itu umum. Tetapi kita kena ingat pengecualian. Apa dia pengecualian tuan-puan? Ada situasi, ada kes, ada masalah yang lebih bilangan, kita ulang, kita lebihkan bilangan, kita buat lebih bilangan ataupun kita ulang, sehingga lebih bilangan yang diwajibkan, ataupun lebihan itu lebih yang disunatkan, ulangan yang disunatkan,
tidak membatalkan, bahkan wajib kita lebihkan ataupun kita sunat kita lebihkan. Mana isu dia tuan-puan? Kita tengok isu ni, boleh ditengok dalam kitab Al-Bajuri pun ada, dalam kitab apa lagi, dalam mudahnya adalah tuan-puan dalam kitab Sulamus Sibyan pun ada detail lagi lah. Kalau dalam kitab Sulamus Sibyan sangat detail. Ada juga di dalam kitab I'anatul Talibin juga sebut, dan juga banyak juga disebut di dalam Al-Bajuri Ibnu Qasim. Dua kitab ini musannif kita ambil ataupun dalam kitab Sulamus Sibyan tu tuan-puan, banyak tuan guru rujuk kitab Al-Bajuri dalam ibadat dan juga kitab I'anatul Talibin. Dan ada situasi kes dirujuk kitab Syarqawi Tahrir. Itulah kitab rujukan utama dalam kitab Sulamus Sibyan. Baik. Jadi kita ulang sekali lagi tuan-puan, kita nak bincang secara umum, kita tahu mudah saja umumnya, tapi kita nak bincang pengecualian, iaitu tambahan ataupun pengulangan yang wajib ditambah ataupun yang sunat ditambah yang tidak membatalkan sembahyang. Bukan saja tak batal sembahyang, bahkan wajib ditambah. Contoh dia seperti seseorang iktidal. Contoh tuan-puan, kita nak tengok contoh bagaimana sepatutnya tak boleh sujud rokok 2 kali. Rokok bilangan dia sekali saja. Rokok bilangan dia hanya sekali. Tak boleh rokok 2 kali dengan sengaja. Itu umum. Tetapi pengecualian ataupun ada kes tertentu yang wajib kita kena rokok 2 kali ataupun sunat kita kena rokok 2 kali. Bukan saja tidak membatalkan sembahyang rokok 2 kali, bahkan ada kes yang wajib kita kena rokok 2 kali. Ada kes sunat kita kena rokok 2 kali. Apa kes dan situasi yang menyebabkan kita tak batal solat buat 2 kali rokok, bahkan wajib kita kena rokok 2 kali ataupun wajib kita kena sujud 3 kali. Biasanya sujud tuan-puan 2 kali sahaja bilangan dia. Lebih sujud jadi 3 dengan sengaja batal. Tapi kita nak bincang iaitu ada situasi, ada kes yang wajib kena i'tidal, wajib kena rokok 2 kali. Sama juga dia, sama je konsep dia, wajib sujud 3 kali. Ataupun sunat rokok 2 kali ataupun sunat sujud 3 kali. Bukan saja tak batal, bahkan wajib. Kita tengok situasi yang wajib kita kena tambah rokok jadi 2. Mana contoh tuan-tuan? Seperti seseorang ini dia iktidal. Status dia sebagai makmum, dia ikut imam. Dia makmum, dia ikut imam. Sembahyang secara berjemaah. Apabila sembahyang secara berjemaah tuan-puan, saya selalu sebut, antara tepat atau antara peraturan yang paling penting yang kita kena ambil tahu ialah satu lagi tambahan peraturan yang kita mesti ambil tahu. Apa dia tuan-puan? Dia panggil syurutul iqtida. Syarat sah mengikut imam. Dia ada terma dan syarat untuk kita ikut imam. Kena tahu. Jadi ada syarat tambahan daripada syarat sembahyang munfarid. Kalau kita sembahyang seorang diri tuan-puan, memadai komponen-komponen yang kita belajar. Memadai kita tahu syarat sah di luar solat, syarat sah setiap rukun dalam solat, dan jaga perkara batal sembahyang. Itu peraturan sembahyang seorang diri. Tetapi kalau kita sembahyang jemaah, maka kita kena tambah satu lagi peraturan, iaitu peraturan sah mengikut imam. Maka kalaulah kita tuan-puan, kita ni ikut imam, tiba-tiba kita i'tidal. Kita i'tidal sebelum imam i'tidal dengan tidak sengaja. Kita i'tidal tuan-puan, i'tidal sebelum imam i'tidal dengan tidak sengaja. Dia sangkakan imam dah i'tidal. Tiba-tiba imam masih belum i'tidal. Iman masih duduk dalam rokok lagi. Dia naik iktidal tuan-puan dengan tak sengaja. Bukan sengaja, lain. Sengaja lain. Kita ambil dulu yang pertama ni. Apabila seseorang makmum iktidal dengan tak sengaja, dia sangkakan iman sudah iktidal, tiba-tiba iman masih rokok, maka wajib
dia rokok serta imam. Wajib dia rokok semula serta iman. Kenapa? Kerana disebut dalam kitab besar, tuan-puan, kitab Baitur disebut kerana wajib mutaba'ah dengan imam. Kerana dia sembahyang berjemaah, wajib dia mutaba'ah dengan iman. Iman sekarang rokok belum iktidal, dia wajib dia turun rokok semula serta imam. Kalaulah dia naik dalam keadaan tak sengaja, dia sangkakan iman dah naik, dia naik sampai dia duk iktidal, sami Allahu liman hamidah, tengok-tengok iman duk rokok lagi, dia pun tak apalah, aku tunggulah tu iman dalam rokok. Naik keadaan dia tu naik dengan sengaja ataupun tidak? Tidak. Dia naik dengan tak sengaja. Dia sangka iman dah naik, rupa-rupa iman belum naik, tiba-tiba dia tunggu iman dalam i'tidal, status dia, solat dia boleh membatalkan. Bahaya tuan-puan. Kalau dia kata, setahu aku, apabila buat 2 kali tak boleh tambah rukun batal sembahyang, maka dia pun pegang yang tu, pegang yang secara umum. Bahaya tuan-puan, kena tahu juga pengecualian. Jadi kalau dia pegang secara umum, menyebabkan apabila dia naik tak sengaja pun, dia sangka iman dah naik, tiba-tiba iman masih rokok, dia pun tunggu iman dalam i'tidal, menyebabkan sembahyang dia batal. Kenapa tuan-puan disebut di dalam hasyiah? Kerana naik dia ke i'tidal itu naik yang tidak ada niat. Maksud apa? Maksudnya bukan sengaja dia naik nak ikut imam. Tidak. Kerana dia tak sengaja. Dia sangka yang salah. Sangkaan dia iman dah naik, rupa-rupanya belum lagi naik. Jadi perbuatan dia naik ke, daripada dia rokok, naik ke i'tidal, perbuatan yang lara, yang tidak diambil kira, yang mesti dia turun balik. Kenapa? Kerana itu perbuatan tersalah, tidak sengaja. Puan, settle satu. Jadi dia bukan sahaja bukan sahaja dia tak boleh tambah, bahkan wajib dia kena tambah rukuk jadi 2 kali. Pertama dia dah rukuk, tuan-puan, Allahu Akbar rukuk. Kemudian dia nak tinggal rukuk naik ke i'tidal. Tinggal itu dengan apa? Dengan dia sangka bahawa iman dah naik. Bukan sengaja, dia sangka iman dah naik. Ini dia panggil pergerakan yang tak sengaja. Apabila dia naik ke i'tidal yang tak sengaja, kerana dia sangka iman dah naik, rupa-rupa iman masih rokok, ketika itu status dia wajib dia turun rokok kali kedua serta iman, iaitu mutaba'atu minal iman, mutaba'ah serta imam, barulah dia boleh i'tidal. Sekali dengan barulah boleh i'tidal selepas daripada iman i'tidal. Jadi inilah dia situasi, inilah dia kes, inilah dia isu yang wajib kita rokok 2 kali. Kenapa? Kerana tuan-puan, isu pertama kita bincang, kerana makmum naik ke i'tidal tak sengaja. Dia naik dengan tak sengaja, naik dengan tersalah, sangkaan iman naik, dia ingat iman dah naik, rupanya belum. Itu dia panggil perbuatan yang wajib dia turun balik rukuk kali kedua. Ini dia yang kita sebut tadi tuan-puan, yang kita sebut ada kes perbuatan yang mesti ataupun dia wajib tambah jadi 2. Ada pun yang sunat tambah tuan-puan, isu yang kedua. Isu yang kedua, kalau dia sengaja nak dahulu imam, sengaja dia nak skip, nak potong imam, dia sengaja dia nak i'tidal, dia tahu iman masih rokok, tapi sengaja dia nak i'tidal, tunggu iman atas, dia tak nak rokok lama. Tu iman lama sangat rokok, dia terus naik i'tidal. Naik i'tidal itu sengaja ataupun tak sengaja? Sengaja. Maka isu sengaja ni tuan-puan, dia sunat turun rokok balik, mutaba'ah dengan iman. Dia tak wajib turun, dia hanya sunat rukuk kali kedua mutaba'ah dengan iman.
Kerana makruh satu rukun dia mendahului imam. Baik, itu kita akan bincang lain kali bab mendahului itu. Baik, saya tuan-tuan, itulah dia yang kita sebut tadi secara umumnya. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-16 ini melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Contoh dia seperti rokok 2 kali, sujud 3 kali dan sebagainya. Itu mudah saja secara umum. Tetapi yang perlu kita ingat secara pengecualian. Pengecualian itu iaitu ada kes yang perlu ulang ataupun kes tambahan, kes melebihkan rukun fi'li yang tidak membatalkan sembahyang, iaitu kes yang wajib dia kena tambah ataupun sunat dia kena tambah rukun fi'li. Isu dia kita dah sebut 2 tadi tuan-tuan. Isu dia naik, makmum naik dengan tak sengaja ataupun makmum iktidal dengan tak sengaja, dan isu kedua makmum iktidal dengan sengaja. Beza 2 tu. Baik, kita terus ke 17. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke-17-nya daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang ialah berdehim-dehim. Ke-17 ni berdehim. Ke-17 ni berdehim-dehim ataupun tertawa atau menangis. Ini sama tu pan. Ataupun berhembus. Hembus. Berhembus dengan mulut ataupun dengan hidung. Yani atau berhembus dengan hidung. Jika ni qaid kepada berdehim atau tertawa atau menangis ataupun berhembus. Itu qaid. Jika zahir, yani nyata. Nyata apa? Nyata 2 huruf pada sekalian itu. Yani nyata keluar suara yang mengandungi 2 huruf, sama ada dipahami ataupun tidak dipahami pada sekalian tempat itu. Yani pada sekalian itu, sekalian apa? Pada isu ataupun pada masalah berdehim ataupun pada masalah tertawa, gelak dalam solat, gelak yang mengeluarkan 2 huruf, gelak yang mengeluarkan suara yang mengandungi 2 huruf, ataupun kes masalah menangis terisak-isak sehingga mengeluarkan suara yang mengandungi 2 huruf ke atas, sama ada boleh difahami ataupun tidak boleh difahami, batal sembahyang. Baik, saya tuan-tuan, mudah saja ini. Baik, kesimpulan. Yang mudah ni kita buat kesimpulan. Baik, apa dia kesimpulan tuan-tuan dalam perkara yang membatalkan sembahyang ke-17 ini, berdehim-dehim ini, berdehim ataupun tertawa, ataupun kita panggil menangis, yang batal solat. Jadi syarat dia tuan-tuan, ingat syarat yang membatalkan solat, berdehim ataupun menangis ataupun tertawa ni, ataupun apa panggil apa tu, tertawa dan menangis ni, syarat dia yang pertamanya keluar suara yang ada 1 huruf yang memberi faham. Baik. Yang pertamanya tuan-tuan, syarat yang membatalkan sembahyang kalaulah dia berdehim ataupun tertawa ataupun dia menangis,
iaitu syarat yang pertama, keluar suara. Menangis ni punya terisak-isak, dia boleh keluar suara. Suara tu pula suara yang mengandungi satu huruf yang boleh dipahami oleh orang yang menangis. Bukan dipahami oleh orang yang mendengar, tidak. Boleh dipahami oleh orang yang menangis. Walaupun satu huruf, dia faham satu huruf. Dia kata qi, tiba-tiba menangis keluar qi. Apa lagi, tertawa, kah. Dia tak bunyi kah. Dia bunyi qi. Dia faham qi itu apa dia. Satu huruf qi itu faham. Kerana dia belajar bahasa Arab, dia faham satu huruf qi itu. Maka kalaulah dia tertawa, kalaulah dia menangis, kalaulah dia berdehim sehingga mengeluarkan suara, dan suara itu mengandungi huruf, suara itu terbentuk huruf, suara tu tumpuan, suara yang kita dengar, suara ni dia sifat bunyi tumpuan, ada bunyi-bunyian, tu panggil suara. Suara yang kita dengar itu, dia terbentuknya satu huruf yang boleh kita faham. Qi. Orang yang tertawa boleh faham. Orang yang menangis boleh faham. Orang yang berdahin boleh faham. Batal solat. Satu. Yang kedua tuan-puan, kalaulah syarat yang kedua, syarat membatal sembahyang, kalaulah dia menangis, kalaulah dia tertawa, yang mengandungi suara, yang keluar suara, yang terbit suara, yang ada suara, dan suara itu pula mengandungi dua huruf, sama ada faham ataupun tidak, batal sembahyang. Faham? Kalau satu huruf, syarat dia kena faham. Kalau dua huruf, tak syarat faham ataupun tidak. Dua huruf auto, batal sembahyang. Itu tiada khilaf. Ini yang kita kata, yang tiada khilaf di kalangan ulama. Kalau satu huruf keluar suara tuan-puan, kalau keluar suara yang ada huruf, kalau satu huruf dia fahami, batal salat. Dua huruf sama ada faham ataupun tidak, tetap batal solat. Dua huruf, sama ada huruf itu huruf bermak, mak panjang, huruf mak panjang, panjang. Jadi kalaulah ada dua huruf ke atas, walaupun huruf mak, batal sembahyang. Ini yang kita sebut tidak ada khilaf. Tuan-puan, ini yang kita sebut tidak ada khilaf di kalangan ulama. Apabila keluar saja berdehim, keluar saja huruf, satu batal kalau dipahami, kalau dua dipahami, batal. Sama ada dua huruf, sama ada faham ataupun tidak, batal. Ini tidak ada khilaf. Adapun yang ada khilaf tuan-tuan, kita nak sebut sedikit sebagai info tambahan. Adapun yang ada khilafnya ialah berdehim yang tidak keluar huruf. Ini ada khilaf. Sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan biasa dengar orang cakap ataupun ustaz-ustaz cakap, berdehim ni batal sembahyang, umum je dia cakap, kena faham. Ini penting. Kenapa saya nak sebut juga khilaf ini tuan-puan? Sebab untuk nak menjawab kekeliruan di kalangan orang awam apabila didengar, terutamanya sama ada kawan dia ataupun ustaz sebut berdehim batal sembahyang, umum dia tak perincikan berdehim yang syarat, berdehim yang membatalkan sembahyang, dia tak perincikan, dan juga dia tidak memperincikan khilaf di kalangan para ulama dengan sebab berdehim. Ini yang akan menjadi kepeningan di kalangan orang awam apabila dia tidak memperincikan. Dia hanya kata siapa sembahyang berdehim batal, dia segi takbir Allahu Akbar, tu imam nak baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun mufaraqah, dia kata tak boleh ikut ni, iman berdehim batal solat. Sebab dia biasa dengar berdehim membatalkan sembahyang. Baik, kita tengok tuan-puan, dia ada khilaf. Di mana khilaf dia? Settle tuan-puan, yang tidak ada khilaf dah settle. Tidak ada khilaf tu penting kena ingat. Yang tidak ada khilaf, kalau yang kata batal sembahyang ni berdehim yang macam mana batal sembahyang? Berdehim yang keluar huruf, berdehim ataupun menangis ataupun tertawa
batal sembahyang ni tuan-puan, yang batal sembahyang yang keluar huruf. Kalau satu huruf dipahami batal sembahyang, dua huruf sama ada faham ataupun tidak, tetap batal sembahyang. Itu tidak ada khilaf. Semua ulama kata dehin keluar huruf, satu, dua batal. Tetapi yang ada khilafnya ialah berdehin yang tidak keluar huruf. Ini kena ingat ada khilaf. Tak boleh ada khilaf. Kita maknanya apabila ada khilaf, kita boleh pegang kedua-dua pendapat yang kuat. Bukan pendapat syaz, pendapat yang kuat. Sebab as-sah lawan sahih. Dua-dua boleh pakai. Khilaf di kalangan ulama berdehim yang tidak keluar huruf. Ni tajuk dia tuan-puan. Saya ulang tajuk dia. Khilaf di kalangan para ulama berdehin yang tak keluar huruf. Macam contoh, tidak ada huruf. Tak ada huruf qi. Tak ada huruf yang kita faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kalau berdehim yang tidak keluar huruf, keluar suara, tapi suara tidak mengandung huruf, ada khilaf. Pendapat pertama tuan-puan iaitu pendapat asah. Pendapat asah ni pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, pendapat asah, qaul yang asah, batal solat berdehin walaupun tidak mengeluarkan huruf dengan syarat bukan terpaksa. Saja-saja, bukan kerana terpaksa. Kalau tak berdehin tak boleh baca bacaan wajib. Tidak. Saja dia berdehin. Kalau dia tak berdehin, dia boleh baca bacaan wajib. Tapi saja dia berdehin. Kalau berdehin saja-saja, bukan kerana terpaksa, pendapat yang asah, yang kuat, mengatakan batal sembahyang walaupun tak keluar huruf. Tuan-puan, baik. Itu ingat, sekiranya tidak terpaksa, itu yang kata batal sembahyang. Kalau sekiranya terpaksa berdehin kerana untuk membaca bacaan wajib seperti Fatihah, seperti nak baca tayat akhir, seperti nak bagi salam yang pertama, dia berdehin dengan sebab gangguan di kerongkom dia, kena berdehin baru boleh baca Fatihah. Dia berdehin terpaksa, kerana terpaksa pada tempat yang wajib, dia bacaan yang wajib, maka tidak membatalkan sembahyang juga bagi pendapat yang asah. Tu mana ada perincian lagi, bukan umum juga. Walaupun pendapat ni dia umum pada tak ada suara, tapi dia ada perincian lagi. Memanglah pendapat yang asah kata berdehin batal solat walaupun tidak keluar huruf. Tapi ada syarat. Syarat pertamanya bukan kerana terpaksa. Kalau terpaksa pada bacaan wajib, dia tak berdehin, tak boleh baca, tak keluar suara Fatihah, kena berdehin, maka tak batal sembahyang. Kenapa? Kerana dia berdehin bukan pada tempat yang wajib. Dia panggil berdehin yang terpaksa, kena berdehin pada tempat yang wajib. Tak batal solat juga. Adapun berdehin pada bacaan sunat, tak boleh. Ini qaul yang pertama. Adapun qaul yang kedua tu pan, dia qaul yang kedua ni qaul yang sahih. Kalau tadi qaul yang asah, maka muqabil asah jadi sahih. Maka kita belajar dalam usul fiqh, kalaulah muqabil bagi asah, maka dhaif yang kuat. Pendapat yang kuat juga walaupun dia dhaif. Apa dia pendapat ni tuan-puan? Qaul as-sahih ni iaitu tidak batal solat berdehim yang tidak keluar huruf. Inilah yang kita pegang. Iaitu walaupun dia berdehim bukan tempat yang wajib, berdehim tempat sunnah ataupun berdehim di mana saja, dan berdehim dia itu tidak keluar suara, tidak keluar huruf, maka tidak membatalkan sembahyang. Pendapat mana tuan-puan? Ini pendapat yang sahih, muqabil bagi qaul yang asah.
Maka apabila pendapat ini muqabil asah, maka dia akan jadi pendapat yang dhaif yang kuat. Jadi tiada batal solat berdehin yang tidak keluar huruf, sama ada berdehin pada bacaan wajib ataupun berdehin pada bacaan sunat, tak batal. Berdehin di mana saja tak batal. Kenapa? Kerana ini pandangan qaul yang kedua. Dia mengatakan bahawa tak batal sembahyang berdehin yang tak keluar suara. Yang kita duk bincang khilaf ni tuan-puan, berdehin yang tak keluar suara. Kalau berdehin keluar suara tidak ada khilaf. Keluar satu pahan batal, keluar dua pahan ataupun tidak batal. Itu tidak ada khilaf para ulama. Yang ada khilaf berdehin tak keluar suara. Ada dua qaul. Qaul asah batal sembahyang, sama ada berdehin yang tidak mengeluarkan suara, yang bukan terpaksa, batal sembahyang. Kalau terpaksa pada bacaan wajib dia kena berdehin, juga tak batal sembahyang pada qaul yang asah. Tapi kalaulah dia bacaan yang sunat, dia nak berdehin juga, itu batal sembahyang pada qaul yang asah. Adapun pandangan yang kedua, yang untuk nak memudahkan kita taklid ataupun kita pegang yang ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita berdehin juga. Bukan nak wajib pun berdehin, bukan nak terpaksa pun berdehin. Tak berdehin pun boleh baca Fatihah. Tak berdehin pun boleh baca surah lazim, bacaan sunat. Tapi berdehin juga saja je. Rasa gatal tekak. Gatal tekak. Dia duduk layan syaitan. Syaitan ni dia pakar, dia alim daripada kita. Benda-benda yang nak membatalkan sembahyang tu syaitan suruh buat. Itu kena jaga tuan-puan. Sebab syaitan ni strategi dia licik dan dia ada ilmu. Dia orang panggil knowledgeable. Dan dia pula specialist. Ini ciri-ciri syaitan. Nak lawan dengan kita, kita juga kena ada ilmu. Walaupun kita ni tidaklah ilmu setinggi mana pun, tak apa. At least ilmu kita ni boleh jaga daripada burn ibadat kita. Sebab syaitan tuan-puan dia ada target dia. Syaitan dia target dan dia dah janji, dia tekad, dia janji dengan Allah Ta'ala. Dia akan merosakkan anak Adam. Sehingga anak Adam ini tak dapat masuk syurga, ramai-ramai berduyun-duyun bersama-sama dengan dia di neraka. Maka itu dia punya target akhir syaitan. Maka dia akan laksanakan strategi secara licik, strategis, licik dan menggunakan kepakaran dia untuk apa? Untuk cuba menyesatkan kita dari segi akidah. Yang keduanya, melaksanakan ibadat yang tidak betul dengan syariat. Ini taktika dia tak sama setiap orang. Kalau orang tu rajin ibadat, dia suruh buat ibadat, tapi ibadat yang tidak ada pahala, ataupun ibadat yang tak jadi. Kalau orang itu orang yang rajin buat ibadat. Kalau orang tu memang dia penyegan dalam ibadat tuan-puan, syaitan kacau dari sudut lain pula. Ini sebab tu strategi syaitan nak kacau anak Adam tak sama. Bukan sama, tak. Dia punya SOP dia tak sama. Modus operandi dia tak sama. Tu dia punya syaitan. Syaitan ni, dia orang yang knowledgeable, orang yang berilmu tinggi dan orang yang specialist. Dia pakar dalam strategi untuk menyesatkan kita. Sebab tu kita kena faham. Sebab tu kalau tuan-puan perhati, kenapa kita luar solat lain dalam solat lain. Dalam solat itulah kita akan rasa nak dehim, kita rasa nak gatal, tekak. Tak gatal pun sebelum ni tekak. Tapi dalam solat itulah dia gatal tekak. Dalam solat itulah dia akan gatal tekak. Dalam solat itulah dia gatal merata, nak garu telinga lah, nak garu batas belakang lah. Gatal di mana-mana, walaupun sebelum lepas bagi salam dah tak ada lagi gatal. Tak ada dah gatal-gatal telinga, gatal di leher, gatal tengkok, nak garu kiri, nak garu kanan, tak ada dah. Tak ada dah rasa apa nama ni, gelema-gelema ni. Masa dalam solat nak baca pun rasa macam melekat, nak kena buat. Tu jaga tuan-puan. Itu syaitan dia tahu. Jadi kita pun kena ambil cari ilmu, walaupun ilmu kita sekadar asas kita. Baik, baik, serta tuan-puan, itulah dia kesimpulan dia. Kita terfaham berdehim yang membatalkan solat, kita ambil secara umum ataupun yang tidak ada khilaf para ulama. Berdehin yang batas sembahyang ini, berdehin yang keluar suara, sama ada satu huruf ataupun dua huruf. Satu huruf yang dipahami ataupun dua huruf, sama ada paham ataupun tidak. Itu tidak ada khilaf para ulama kalau berdehin yang keluar suara. Yang kedua yang kita tambah tambahan yang kita perlu cakna juga sebab nak mengelakkan daripada kekeliruan di kalangan kita, iaitu khilaf di kalangan para ulama. Apa dia?
berdehim yang tidak ada suara. Ini khilaf. Di antara qaul yang asah dengan qaul yang sahih. Jadi walaupun sahih, apabila qaul tu lawan asah, tetap dia kuat tuan-puan, boleh beramal. Jadi kita beramal, kita pegang qaul yang sahih, berdehim yang tidak berdehim yang tak keluar suara tuan-puan, tak keluar berdehim yang tak keluar huruf, berdehim yang keluar yang tidak keluar huruf, yang tidak mengandungi huruf, tidak membatalkan sembahyang. Sama ada kita berdehim tu pada bacaan wajib atau berdehim pada bacaan sunat. Itu qaul apa tuan? Itu qaul yang sahih muqabil pada asah. Tapi asah batal. Tu kena faham. Baik, saya telah sekali tuan, masa kita dah cukup. Saya cuba ringkaskan yang ke-18. Kita nak cover 4 hari ni. Lebaki tu kita akan sambung minggu depan. Yang terakhir, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang ke-18. Yang ke-18 saya express tuan-puan kerana dia mudah. Dia mudah, tepat yang mudah saya cuba expresskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ke-18 daripada 21 nya perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Ialah tu. Jadi ke-19 tu boleh jadikan mubtada. Apa nama ni? Memanjang tu boleh jadi khabar. Ke-18-nya apa dia? Ialah memanjang akan rukun. Rukun mana? Yan tu sifat bagi rukun. Rukun yang pendek. Memanjang tu ada qaid. Dengan sengaja. Yang kata panjang yang batal sembahyang, iaitu memanjangkan rukun yang pendek. Panjang itu pula dengan sengaja. Baik tuan-puan, ini mudah saja. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-18, yang terakhir kita nak bincang pada hari ini tuan-puan, ialah kita panjangkan qadar masa yang diperuntukkan. Kita memanjangkan masa lebih daripada qadar yang diperuntukkan oleh syarak pada rukun yang pendek. Panjang itu pula dengan sengaja. Kita duduk lama. Kita duduk lama tu tuan-puan pada rukun pendek dengan sengaja. Baik, duduk lama ni kita kena tahu. Pertama tuan-puan, rukun pendek tu. Rukun pendek ni kita kena tahu ada 2 tempat rukun pendek. Pertamanya lah rukun pendek yang pertama ialah duduk antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Maksud tuan-puan, pendek nisbah qadar masa yang diperuntukkan oleh syarak. Yang kedua, i'tidal. Yang keduanya adalah i'tidal. I'tidal ni tuan-puan rukun pendek, iaitu masa yang diperuntukkan oleh syarak tak lama. Ingat, 2 tempat ini tuan-puan dia panggil rukun yang tak boleh kita buat lama melebihi masa yang diperuntukkan oleh syarak. Kalaulah kita buat lama lebih daripada masa yang dibenarkan oleh syarak, menyebabkan batal sembahyang kita. Inilah dinamakan sembahyang ini sangat ketat dengan peraturan yang telah digezet, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cantiknya sembahyang tuan-puan, seninya sembahyang, cantiknya sembahyang, lengkapnya sembahyang, tersusunnya sembahyang dengan apa tuan-puan? Dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerak-geri kita ada peraturan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tutur kata kita dalam solat ada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia seni dan itulah dia peraturan yang telah ditetapkan. Cantik dan berseninya sembahyang kita. Dan kalaulah kita tak panggil ambil tahu tentang seni dan peraturan ini, menyebabkan seolah-olah jadi pada kita tuan-tuan, seolah-olah kita tidak appreciate dengan nilai sembahyang yang Allah turunkan kepada kita. Allah patternkan sembahyang kepada kita secara eksklusif untuk umat Nabi Muhammad sahaja, tidak ada pada umat lain. Tak sama tuan-tuan, sembahyang kita dengan sembahyang pada umat-umat lain tak sama. Spesialnya sembahyang umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita panggil eksklusif untuk umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat Nabi lain. Apabila kita buat dalam keadaan tak cakna, kita buat cincai, seolah-olah kita ini di sisi Allah Ta'ala
Allah akan pandang kita orang yang tidak menghargai dengan pemberian Allah Ta'ala. Cincai sahaja buat sembahyang. Sedangkan sembahyang tu sangat besar, sangat agung, sangat dia punya cantik, sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pun tuan-puan kena fokus dan cakna. Kesimpulan tuan-puan saya nak sebut, ringkas sahaja. Yang ke-18 ini, yang kita kena tahu tuan-puan, dua benda. Pertama, kita kena tahu rukun pendek ada dua sahaja. Dalam 13 rukun tuan-puan, rukun pendek ada dua, selebihnya semuanya adalah rukun panjang. Rukun pendek ni, pertamanya ialah duduk antara dua sujud, yang keduanya ialah tuan-puan apa dia? Yang keduanya ialah i'tidal. Dua rukun pendek. Maka perkara yang membatalkan sembahyang kita buat lama. Kita panjangkan qadar yang diperuntukkan oleh syarak pada dua tempat ini dengan sengaja, batal sembahyang. Maka kita kena tahu tuan-puan, kita kena tahu dua benda saja. Perkara batal sembahyang yang ke-18, dua benda kita kena tahu. Pertama tuan-puan, kita dah tahu perkara dua rukun pendek. Yang kedua yang kita kena tahu apa dia tuan-puan, iaitu masa yang diperuntukkan oleh syarak pada dua tempat ini. Sebab apa kena tahu? Sebab kita nak buat jangan lebih daripada masa yang diperuntukkan oleh syarak, batal solat. Batal solat. Maka masa yang diperuntukkan oleh syarak tuan-puan, pertama, tahiyat awal. Kita tengok dua. Ada dua sahaja rukun pendek. Yang pertamanya ialah duduk antara dua sujud. Bukan tahiyat awal. Duduk antara dua sujud. Masa yang dibenarkan tuan-puan, masa yang dibenarkan untuk kita duduk tidak lebih daripada qadar masa sekurang-kurang apa dia? Sekurang-kurang membaca tahiyat akhir. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, duduk antara dua sujud ini kita dibenarkan untuk duduk qadar masa dia sekira-kira bacaan sekurang-kurang tahiyat akhir. Ini saja masa yang dibenarkan untuk kita duduk. Tahiyat untuk kita duduk antara dua sujud. Bacaan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dah habis dah, tiba-tiba kita duduk lagi. Kita tunggu lagi. Tunggu lagi bacaan, walaupun dia baca bacaan yang tidak disunatkan. Maka lebih daripada apa? Lebih daripada masa membaca sekurang-kurang tahiyat akhir. Batal sembahyang. Kenapa? Kerana duduk ini, rukun ini, rukun pendek. Apa maksud pendek? Masanya pendek. Masanya sikap. Hanya dibenarkan duduk jangan lebih daripada masa sekurang-kurang membaca tahiyat akhir. Kurang-kurang baca tahiyat akhir tuan-puan macam mana? Tahiyat akhir ini ada dua. Pertamanya dipanggil tahiyat akhir yang sekurang-kurang tahiyat akhir yang wajib. Yang keduanya ialah tahiyat akhir yang sunat. Bukan yang sunat, tahiyat akhir yang versi sekurang-kurang ataupun versi yang wajib. Bukan tambahan yang sunat. Iaitu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah, bukan. Itu selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu selawat selepas tahiyat akhir. Tak termasuk selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Itulah dia tahiyat akhir. Jadi sekurang-kurang tahiyat akhir masa dia beberapa saat saja kita baca tuan-tuan. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis bacaan sekurang-kurang tahiyat akhir. Itulah sahaja qadar yang dibenarkan, qadar masa yang dibenarkan untuk kita duduk antara dua sujud. Tak boleh duduk lama. Lama daripada tu batal sembahyang. Baik, satu. Yang kedua tuan-puan, iaitu i'tidal. I'tidal.
Daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh baca lagi bacaan sunat lain. Selepas dia baca bacaan sunat lain, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil ard. Dia baca lagi, dia duduk lagi. Tunggu lagi. Kononnya ada jenis orang yang pattern macam tu, dia tak faham etika solat, dia tak faham seni solat, dia tak faham peraturan solat, dia tunggu lagi, dengan apa dia tuan-puan, tunggu dengan sengaja, bukan kerana baca kunut, bukan, tapi tunggu dengan sengaja. Tak ada kes lain, bukan kerana baca kunut subuh ataupun kunut nazilah, tapi dia tunggu dalam iktidal, dia saja lambat-lambat dalam iktidal. Lebih daripada apa tuan-puan? Ingat, kalau iktidal, masa yang dibenarkan oleh syarak jangan lebih daripada bacaan sekurang-kurang Fatihah. Fatihah yang mu'tadil, bacaan yang mu'tadil, bacaan yang sederhana, tak terlampau panjang, tak terlampau slow sangat, tak terlampau laju sangat. Dia bacaan yang sederhana. Fatihah, bismillah sampai amin, qadar itu yang dibenarkan untuk dia berada di dalam i'tidal. I'tidal ini dia agak lama sedikit daripada duduk antara dua sujud. Baik. Contoh macam mana tuan-puan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil ard. Baik, dia pun duduk lagi. Dibenarkan duduk lagi tu tuan-puan. Qadar masa dia jangan lebih daripada bacaan Fatihah yang sederhana. Apa Fatihah sederhana? Tak terlampau cepat sangat, tak terlampau laju sangat. Bacaan dia tak terlampau laju sangat, tak terlampau lambat sangat, tapi bacanya sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sahaja masa yang dibenarkan untuk dia berada dalam i'tidal. Lebih daripada tu, dia tak sujud lagi, batal sembahyang. Kenapa? Dikira dia melamakan duduk pada tempat, pada rukun yang singkat, lebih daripada masa dibenarkan oleh syarak, dengan sengaja batal sembahyang. Itulah dia tuan-puan, ringkasan perkara yang membatalkan sembahyang ke-18. Ada dua poin sahaja yang kita kena ingat. Poin yang pertama iaitu perkara ataupun dua rukun yang pendek di dalam solat. Ada dua sahaja rukun yang pendek dalam solat yang kita kena tahu, iaitu duduk antara dua sujud, dan keduanya ialah i'tidal. Poin yang kedua yang kita kena tahu ialah tuan-puan, qadar masa yang dibenarkan untuk kita duduk pada dua tempat tersebut. Kenapa kena tahu? Kerana perkara yang membatalkan sembahyang ke-8 tuan-puan, duduk lama ataupun melebihkan masa pada rukun pendek dengan sengaja. Apabila dia duduk lama, dia buat lama pada rukun pendek dengan sengaja, batal sembahyang. Maka sebab itulah dua benda yang dia kena tahu, dua poin yang dia kena tahu. Pertamanya dia kena tahu dua rukun pendek. Yang kedua, poin yang kedua dia kena tahu tuan-puan, masa yang diperuntukkan oleh syarak untuk dia duduk pada dua tempat rukun pendek ini, iaitu i'tidal. Rukun pendek yang pertamanya, kita ambil dulu, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni pada baca Rabbighfirli, dia tak boleh lama, kerana diperuntukkan oleh syarak sekadar boleh duduk sekadar masa membaca tahiyat akhir, sekurang-kurang bacaan tahiyat akhir. Itu saja masa dibenarkan oleh syarak untuk duduk pada duduk antara dua sujud. Lebih daripada itu tidak dibenarkan oleh syarak, bahkan boleh membatalkan sembahyang kita. Tahu ataupun tidak tahu, tidak dimaafkan, tetap sembahyang dia burn, kena repeat balik ataupun kena qada balik sekiranya dia lama. Melainkan lama itu bukan dengan sengaja, tapi lama itu lama yang dibenarkan oleh syarak. Seperti sembahyang tasbih, dia boleh lamakan. Kenapa? Kerana itu lama yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua tuan-puan, i'tidal,
I'tidal ini masa yang dibenarkan untuk dia berada pada rukun i'tidal jangan lebih daripada qadar masa sekurang-kurang bacaan Fatihah, iaitu bacaan yang pertengahan, tak terlampau laju, tak terlampau slow sangat, bacaan yang sederhana. Itulah qadar masa diperuntukkan oleh syarak ketika kita i'tidal. Jangan lambat sangat, jangan lama lebih daripada masa dibenarkan oleh syarak, menyebabkan batal sembahyang kita. Itulah dia tuan-puan, dua poin yang perlu kita ingat untuk kita clearkan ataupun untuk kita faham betul-betul perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-18 ini. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung perkara yang ke-19, perkara yang ke-20 dan perkara yang ke-21. 3 baki lagi tuan-puan. InsyaAllah Sabtu depan kita akan bereskan. Ada 3 baki lagi perkara yang membatalkan sembahyang. 3 lagi, dia mudah saja tuan-puan. InsyaAllah kita bereskan minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk implement apa yang kita faham ketika mana kita solat nanti, supaya mutu dan kualiti solat ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat bagus. Kenapa tuan-puan? Kerana formula dia, kualiti sembahyang kita berdasarkan kepada kualiti ilmu yang ada pada kita. Ingat tuan-puan, paling penting kenapa kita nak fokus sangat pada ilmu, kerana setiap ibadat yang kita lakukan tuan-puan, dia berdasarkan sejauh mana penguasaan ilmu kita. Kalau ilmu kita fardu ain zero, menyebabkan ibadat kita zero. Ibadat kita tak sah. Zero tu tuan-puan. Kalau zero pahala tetapi ibadat jadi okey lagi, Allah tak tuntut di akhirat kelak supaya kita Allah tak tuntut kita supaya qada. Tetapi kalaulah kita zero dan juga tak jadi, dengan maksud tak sah pun ibadat kita, kena qada. Bukan tak dapat pahala tuan-puan, tak sah, kena qada lain. Tu bahaya. Sebab tu kenapa kita tekan sangat-sangat back to the basic ini, kembali kepada asas, kerana asas inilah menentukan sejauh mana cantik dan berkualitinya ibadat kita. Apapun ibadat kita, tapi kita nak fokus sembahyang ni tuan-puan, kerana sembahyang merupakan tunjan dalam agama kita. Sembahyang merupakan prasyarat untuk Allah kira ibadat lain. Jangan kita berbangga dengan banyak aku sedekah, dengan banyak aku melakukan ibadat-ibadat lain, tolong orang banyak, sedekah banyak tuan-puan, tetapi ibadat yang menjadi tunjan kepada agama, ibadat yang menjadi prasyarat untuk Allah kira sebelum Allah kira ibadat lain, kita tak cakna, menyebabkan kita akan rugi di akhirat kelak. Kenapa tuan-puan? Allah dah nyatakan ataupun Nabi dah nyatakan di akhirat kelak Allah akan bentangkan segala amalan kita di pada mahsyar, dan Allah kira yang pertama sebelum Allah kira ibadat lain. Allah tak kira puasa kita lagi, Allah tak kira haji kita lagi, Allah tak kira sedekah kita, tapi Allah akan tengok pertama, cek yang pertamanya ialah bagaimana ibadat sembahyang kita. Kalau ibadat sembahyang kita okey, ibadat sembahyang kita cantik, barulah dapat syarat untuk Allah kira segala ibadat yang lain. Allah kira sedekah kita, bacaan Quran kita, segala kebaikan yang kita bantu orang lain, akan Allah kira satu persatu apabila tunjan ataupun prasyarat sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jamin. Baik, InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung minggu depan. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-puan yang meraihkan program kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada pihak penganjur, geng anak muda kita daripada Ceras dan juga gabungan daripada mana lagi, daripada mana, Ustaz Faruk Selayang. Terima kasih, dan juga tak ada lupakan kepada tuan-puan yang selalu follow kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, dan paling penting Allah berikan keberkatan ilmu kita, keberkatan harta benda kita, keberkatan umur kita, keberkatan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi bagi yang berkelapangan. Pagi besok juga kita ada. Besok tajuk apa? Tajuk baru besok, cara basuh najis. Cara nak basuh kecil besok. Cara basuh kecil, basuh berok, insyaAllah besok. Terima kasih tuan-puan sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya rasa tak ada soalan hari ini. Tengok saya cek balik. Kalau ada soalan saya cuba jawab dengan bertulis. Saya rasa tak ada soalan.